Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid. Semoga sentiasa sihat dan dalam keadaan yang ceria di samping keluarga yang tercinta. Baiklah, pada hari ini kita akan lihat tajuk Anyaman Ribu-Ribu Bahasa Melayu tahun 4 muka surat 71. Okey. Ribu-ribu di sini bukanlah bermaksud duit. Okey. Maksud ribu-ribu adalah pokok yang namanya ribu-ribu. Okey. Di sebelah kanan atas ini adalah contoh produk anyaman ribu-ribu. Okey. Dalam tajuk ini kita akan melihat standard kandungan 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran 5.1.4 memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks, iaitu kata nafi. Diharap semua murid bersedia untuk sesi pembelajaran kali ini. Murid-murid boleh lihat paparan di skrin sekarang, iaitu petikan anyaman ribu-ribu. Kita akan membaca petikan ini sebelum kita pergi lebih jauh dalam aspek tata bahasa kata nafi. Hadif, Minli dan Rajif membaca buku tentang anyaman ribu-ribu. Ribu-ribu ialah sejenis tumbuhan paku pakis yang boleh dibuat anyaman. Penggunaan ribu-ribu bukan sahaja di Sabah, tetapi juga di Kelantan dan di Terengganu. Cara untuk membuat anyaman ribu-ribu sebenarnya tidak sukar, namun memerlukan kesungguhan. Langkah awal untuk menghasilkan produk berasaskan tumbuhan ini adalah seperti berikut. Batang ribu-ribu serta akarnya dicabut menggunakan tangan cangkul. Hanya bahagian pangkal ribu-ribu sahaja dibelah menggunakan pisau kecil. Belahan seterusnya pada batang ribu-ribu perlu menggunakan jari supaya seimbang. Mudah putus dan rosak. Gambar ketiga, helaian ribu-ribu yang telah kering diraup dengan pisau. Helaian tersebut boleh terkena air sebelum digunakan. Helaian ribu-ribu diukur dengan pisau tetapi dengan memasukkannya ke dalam lubang tudung ting yang ditebuk. Baiklah, tempat kosong ini kita akan isikan dengan kata nafi yang sesuai. Apa itu kata nafi? Kita lihat penerangan oleh Munshi Cilik. Cuba fahami penerangan oleh Munshi Cilik ini. Kata nafi terbahagi kepada dua, iaitu bukan dan tidak. Kata nafi bukan hadir di hadapan frasa nama dan frasa sendi nama. Kata nafi tidak hadir di hadapan frasa kerja dan frasa adjektif. Contoh, kereta api itu bukan dari Ipoh. Pakcik itu bukan ayah saya. Kata-katanya itu tidak benar. Adik tidak tidur di dalam buaian. Okey, ini adalah penerangan tentang kata nafi. Okey, kata nafi ada dua, bukan dan tidak. Cara penggunaannya kita akan lihat lebih lanjut pada slide yang seterusnya. Baiklah, sekarang di sebelah kanan skrin anda, cikgu ada tunjukkan tentang info anyaman ribu-ribu. Petikan ini kamu boleh baca
sebagai info tambahan. Okey. Sumbernya adalah dari brosur Kraftangan Malaysia 1993. Okey, jadi kamu boleh baca yang ini untuk info tambahan tentang apa itu anyaman ribu-ribu. Sekarang, mari kita lihat dengan lebih mendalam apa itu kata nafi. Cikgu harap murid-murid dapat menumpukan perhatian semasa penerangan ini. Kata nafi digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu perkara. Kata nafi ini terbahagi kepada dua, tidak dan bukan. Okey, dalam pembelajaran kata nafi, murid akan belajar mengenal dan menggunakan kata nafi mengikut konteks. Okey. Contohnya, cikgu sediakan satu formula kata nafi tidak. Okey, murid-murid boleh ingat. Contohnya, tidak kerja adjektif. Okey, maksudnya untuk kata nafi tidak, murid-murid perlu mengenal pasti frasa yang kita perlu fokuskan, iaitu sama ada frasa kerja ataupun frasa adjektif. Jika frasa tersebut frasa kerja ataupun frasa adjektif, maka di hadapannya adalah kata nafi tidak. Contohnya, mari kita lihat pada petak di sebelah kanan ini, kata nafi tidak digunakan bagi menafikan frasa kerja dan frasa adjektif. Mungkin ada murid yang belum lagi mahir apa itu frasa kerja, apa itu frasa adjektif. Okey. Dalam erti kata yang lain, frasa kerja menunjukkan ayat yang berkisarkan perbuatan, ataupun frasa adjektif menunjukkan ayat yang menerangkan sifat sesuatu benda. Okay. Contoh kalau adjektif, cantik, baik, jahat. Okay. Adjektif tu sifat lah, sifat, frasa sifat. Ayat yang berunsurkan sifat sesuatu. Kita akan tengok beberapa contoh nanti. Okey, sekarang cikgu akan tunjuk satu contoh ayat. Pokok rambutan di belakang rumah atuk saya tidak berbuah lagi. Kata nafi di sini ialah tidak. Kita lihat frasa di belakang ataupun selepas kata nafi tidak. Frasa yang berbunyi berbuah lagi. Okey. Berbuah lagi adalah dalam konteks frasa kerja ataupun frasa adjektif. Maka kata nafi yang sesuai adalah tidak. Manakala bagi kata nafi bukan digunakan bagi menafikan frasa nama dan frasa sendi. Apa itu frasa nama? Apa itu frasa sendi? Frasa nama, contoh yang lebih jelas cikgu akan tunjuk dalam slide yang seterusnya sekejap lagi. Okay, frasa nama ni merujuk kepada sesuatu kata nama. Dan frasa sendi merujuk ayat yang mempunyai kata sendi di dalam ayat tersebut. Nanti kita akan tengok contoh yang lebih jelas. Okay, kita akan lihat satu contoh yang dalam slide ni. Okay, Cikgu Hanif bukan guru bahasa Inggeris tahun 3. Okay, kata nafi di sini adalah bukan. Kita lihat ayat yang ditulis selepas kata nafi. Okay, kita lihat frasa. Okay, guru bahasa Inggeris. Guru bahasa Inggeris tu adalah kata nama am.
Okey, guru bahasa Inggeris tu apabila mempunyai frasa nama, kita akan menggunakan kata nafi bukan. Okey, sebenarnya kata nafi ni mudah sahaja. Kita boleh baca dan kita boleh, kalau kita katakan, kalau kita rasa oh ini sesuai. Sebab kata nafi bukan dengan tidak ni senang sahaja. Cuba kita tukar. Cikgu Hanif tidak guru bahasa Inggeris tahun 3. Dia macam tak logik. Kadang-kadang kita boleh fikir secara logik. Okey. Baiklah. Cuba lihat contoh frasa. Contoh frasa yang cikgu perkatakan pada slide sebelum ini. Okey, bagi frasa nama. Contohnya rumah, rumah kecil itu, kedua-dua buah rumah kecil itu. Okey. Kita dapat lihat di sini perkembangan frasa nama itu sendiri. Okey. Rumah ni adalah kata nama rumah umum. Okey, rumah kecil frasa nama. Dikembangkan lagi menjadi rumah kecil itu. Okey. Jadi frasa ini menerangkan tentang sesuatu kata nama. Jadi ia dinamakan kata nama. Okey, kita lihat frasa adjektif. Frasa adjektif di sini juga membawa maksud sifat sesuatu. Sifat. S-I-F-F-A-T. Okey, sifat sesuatu perkara ataupun sesuatu benda. Indah. Indah sungguh. Tidak indah sungguh. Tidak berapa indah sungguh. Okey. Ini menunjukkan sifatlah. Sifat keindahan itu sendiri. Okey. Seterusnya. Frasa kerja. Frasa kerja ni adalah merujuk kepada kata kerja ataupun perbuatan. Contoh, tidur, hendak tidur, belum hendak tidur, belum hendak tidur lagi. Okey, makan, hendak makan, belum hendak makan, belum hendak makan lagi. Okey, frasa kerja, perbuatan. Okey, perbuatan. Okey, cikgu tulis dengan mouse. Jadi cakap ayam sikitlah. Okey, merujuk kepada perbuatan. Kadang-kadang kita terkeliru ataupun confuse. Bahasa Inggeris kata confuse. Tapi tak apa. Kita buat latihan, kita akan lebih mantap lah. Okey, frasa sendi nama. Okey, ada kata sendi. Frasa sendi, frasa nama. Okey, di tepi, ke Kelantan, di dalam kotak, di bilik. Okey, sendi, kata sendi. Okey. Secara ringkas, begitulah contoh-contoh frasa untuk kita kenal pasti kata nama, kata nafi manakah yang sesuai diisi pada tempat kosong. Satu lagi contoh penerangan kata nafi. Okey. Seperti biasa, kata nafi adalah untuk menafikan ataupun menidakkan sesuatu. Okey, ini bukan, ini tidak. Okey, ada dua jenis. Bukan, tidak. Sama juga dengan penerangan musi cilik tadi. Hadir di hadapan frasa nama, frasa sendi. Lihat di sini. Frasa nama. Okey. Ini contoh. Tidak. Frasa kerja, frasa adjektif. Jadi cikgu cakap tadi, kita kena ingat satu sahaja. Sebab dia ada dua kan. Kita ingat satu, kita boleh kuasai dua-dua tu terus. TKA. Tidak diikuti frasa kerja, frasa adjektif. Okay, jadi kita ingat ini satu, kita boleh kuasai dua. Contoh, jikalau Hanif tidak membantu, ini frasa kerja, sudah tentu saya buntu. Jadi dia guna tidak. Dan barulah saya tahu cerita mistik itu tidak benar. Tidak benar di sini bermaksud palsu. Okey, dia menunjukkan sifat palsu, benar. Okey. Jadi dia frasa adjektif. Jadi depan dia mestilah kata nafi tidak. Baik. Kalau kurang jelas, kamu boleh ulang lagi supaya lebih
jelas dan lebih faham. Jom kita isi tempat kosong dalam gambar ini. Nombor 1. Batang ribu-ribu serta akarnya dicabut menggunakan tangan. Kita lihat di belakangnya ada frasa cangkul. Cangkul merupakan kata nama. Okey, kata nama. So kita boleh kelaskan dia sebagai frasa nama. Kita tulis dulu formula TKA. Okey. Frasa nama tak ada dalam formula ini. Jadi ia adalah kata nafi bukan. Bukan kalau cikgu biasa gunakan BNS. Okey, bukan diikuti frasa nama ataupun frasa sendi. Okey, jadi dekat sini adalah bukan. Okey, bukan cikgu. Okey. Tunjukkan anak panah ini maksudnya di sini tulis bukan. Yang kedua, hanya kita ambil yang pendek je. Belahan seterusnya pada batang ribu-ribu perlu menggunakan jari supaya seimbang. Tempat kosong, mudah putus, rosak. Okey, frasa ini merujuk kepada apa? Nampak putus. Putus ni kata kerja. Ataupun kalau kita tengok kat sini, rosak. Rosak ni adjektif lah. Okey. Okey. Putus mungkin kita confuse yang putus boleh terputus. So kata kerja. Jadi kalau kita confuse kita tengok rosak. Rosak ni adjektif lah, sifat. Okey, jadi kat sini jawapan dia tidak. Okey, tidak mudah putus dan rosak. Okey, yang ketiga helaian tersebut tempat kosong boleh terkena air sebelum digunakan. Okey, tengok. Terkena air sebelum digunakan ini merujuk kepada frasa kerja ataupun frasa adjektif. Okey. So, ini lebih kepada frasa kerja sebabnya terkena. Okey, terkena ni perbuatan lah. Cikgu andaikan ianya perbuatan. Jadi jawapan dia, helaian tersebut tidak boleh terkena air. Okey. Bila ada kata kerja sini, kita gunakan kata nafi tidak. Manakala yang terakhir, helaian ribu-ribu diukur. Okey, tempat kosong tengok dengan pisau, tetapi dengan masukkannya ke dalam lubang tudung tank yang ditebuk. Okey, apa jawapan dia kat sini? Cuba fikir sekejap. Okey. Kita lihat pisau. Okey, pisau adalah kata nama. Jadi ayat ini merujuk kepada frasa nama. Jadi jawapan dia apa? Okey, jadi jawapan dia bukan. Okey, jawapan dia bukan. Helaian ribu-ribu diukur bukan dengan pisau. Okey, bukan dengan pisau. Nampak ni? Okey, pisau. Jadi ianya menunjukkan frasa nama. Okey, jadi jawapannya bukan. Okey. Cikgu nak kamu salin semula nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dalam buku tulis nombor 1 dan isikan jawapan yang telah kita bincangkan ini. Okey, tulis hari dan tarikh dan tajuk hari ini anyaman ribu-ribu. Okey. So, kalau ada soalan kamu boleh tanya dalam Google Classroom. Baiklah. Bagi memantapkan kefahaman dalam aspek kata nafi, mari kita cuba jawab ke semua 12 soalan di bawah dengan kata nafi yang betul dan
tepat. Betul dan tepat tu lebih kurang lah. Okey, sama je. Okey. Yang pertama, lelaki berbaju merah yang berniaga sayur-sayuran itu rakyat Malaysia. Okey, kita tengok rakyat Malaysia. Kita tulis sekali lagi, takut kita lupa. TKA. Okey, ini akronim lah untuk lebih ingat. Okey. Kalau rakyat Malaysia merujuk kepada frasa nama. Okey, jadi kalau frasa nama, kita akan lihat formula yang kedua iaitu BNS. B bukan, N nama, S sendi. Okey, jadi dekat sini jawapan dia mestilah bukan. Okey, yang kedua, ibu akan memarahi adik jika dia patuh akan nasihatnya. Okey, patuh ni adalah merujuk kepada frasa kerja. Jadi jawapannya adalah tidak. Anak bangsawan itu tempat kosong pernah meninggi diri dengan guru sekolahnya. Okey, tengok. Pernah meninggi diri. Ini menunjukkan frasa kerja, meninggi diri. Jadi jawapannya tidak. Wildan berani untuk menunjukkan keputusan. Okey, ini kita dah tahu dah bila kita tengok ni, berani ni adalah kata adjektif. Jadi jawapannya tersilap. Okey. Jawapannya tidak. Okey. Kereta Portosaga itu bukan buatan Jepun. Okey, sebab ia merujuk kepada frasa nama. Okey, buatan Jepun. Anis Azli tidak suka makan nasi. Okey. Ini merujuk kepada kata kerja, suka makan. Makan ni, suka makan. Okey, Sofia menutup pintu. Jelas kita nampak kat sini frasa kerja. Jadi jawapan dia tidak. Nombor 8. Gadis yang cantik itu kita lihat dekat sini, anak Encik Abrahan. Okey. Ini menunjukkan frasa nama. Okey, jadi jawapan dia bukan. Cikgu Zabeda tempat kosong guru besar. Guru besar ni menunjukkan frasa nama juga. Jadi jawapan dia bukan. 10. Aisyah menonton televisyen. Menonton televisyen frasa apa? Frasa kerja. Aisyah tidak menonton televisyen tetapi dia sedang mendengar radio. Okey, jelas di sini menunjukkan perbuatan menonton televisyen. Okey, nombor 11. Rumah besar dan mewah itu mampu dibeli oleh ayah. Okey, mampu dibeli menunjukkan frasa kerja, dibeli. Okey, jadi jawapan dia tidak. Pelancong asing yang berada di Kuala Lumpur itu tempat kosong berasal dari benua Eropah. Ini frasa nama, berasal dari benua Eropah. Okey, ini menunjukkan ayat yang kategori frasa nama lah. Okey, jadi jawapan dia bukan. Okey, jadi siap pembelajaran untuk hari ini. Cikgu harap kamu faham macam mana nak bezakan penggunaan kata nafi tidak ataupun bukan. Okey, kata nafi tidak dan bukan. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Jangan lupa like, share, subscribe dan tanya soalan jika ada, boleh tanya dalam Google Classroom ataupun komen di bawah video ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.